Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya doa dulu. Ayam tu orang mes baju. Izin tahu kau ni. Berkongsi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air 3 teguk dahulu. 3 teguk dahulu. Maklumlah kita ni, kita nak Korea sarang iyo. Korea buat. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian dan juga para penonton dan juga para peminat, pemirsa, para peminat Datin dan juga para pemirsa sekalian yang laksanakan kopi agak Starbucks kopi kukanan Pak Wailat. Kita sekarang berada di bumi Taif, alhamdulillah, dan sekarang kita sedang melalui kawasan Hada nama dia. Kawasan Hada ni kawasan yang berliku-liku ya, penuh ujian penuh ujian dan juga perintangan untuk sebelum kita sampai ke puncak Bukit Taif ataupun bumi Taif. Alhamdulillah. Semua orang tahu kisah tentang Taif. Dia ayak jaga ayak dengan tumpah atas baju putih tadi. Jadi semua orang tahu kisah tentang Taif. Taif itu tempat Rasulullah SAW menyampaikan dakwah 10 hari. Kan? Berlaku pada peristiwa pada tahun 10 ke-10 kenabian. Pada tahun 10 kenabian Rasulullah SAW. Bila berlaku peristiwa Taif ni? Bila mana selepas kematian Abu Talib, bapa saudara Rasulullah. Abu Talib ni yang menjaga Rasulullah SAW daripada kecil sampai dia besar. Sampai Rasulullah SAW besar. Abu Talib ni suatu ketika dahulu kan, sebelum Abu Talib bin Abdul Muttalib, adik-beradik kepada ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayah Rasulullah meninggal dunia ketika usianya muda. Ketika itu Rasulullah SAW masih lagi dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab. Kan? Kembali pada tadi Abu Talib. Abu Talib ni dia sayang Rasulullah SAW. Sangat sayang. Termasuklah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas yang merupakan bapa-bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara lain ialah mak saudara Rasulullah yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Kan? Jadi mereka ini yang menjaga dan juga menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada seorang yang tak sayang Rasulullah. Siapa dia? Abu Lahab ni juga adik-beradik. Abu Lahab bin Abdul Muttalib adik-beradik kepada Sayyidina Hamzah, bapa Rasulullah, Abu Talib kan. Abu Lahab ni orang yang paling gembira bila mana lahirnya Rasulullah SAW, sehingga kan dia memerdekakan hambanya. Kemudian dia menyembelih 100 ekor unta di kota Mekah, dimeraihkan kelahiran Rasulullah SAW pada hari ini. Ada setengah riwayat menyebut Allah Ta'ala meringankan azab Abu Lahab ini pada setiap hari Isnin, sebab dia meraihkan kelahiran Nabi SAW. Kemudian apa yang berlaku para tamu sekalian dan para penonton sekalian, kita balik pada peristiwa ini. Abu Talib, Haram dia bertahan, dia bawa itu, dia lep kiri kanan tu, dia lep tu right tu lep makan McDonald ni, sagi McDonald atas lantai ni pulang balik. Tengok alah kata. Sekejap. Masya Allah, Subhanallah. Balik lagi bagus sana pasal gaya. Tengok. Satu pokok pun tak ada dia. Batu saja. Okey, sama tadi cerita saya. Selepas 3 tahun orang Islam, siapa-siapa yang mengikut ataupun yang bersama Rasulullah SAW, mereka ini akan dipulaukan. Nampak? Orang-orang musyrikin kata Mekah sangat-sangat ketika sangat jahil dan sangat tidak ada sifat ihsan
bertimbang rasa langsung tak ada. Siapa-siapa yang ikut Rasulullah, yang jaga Rasulullah, yang menyayangi Rasulullah SAW, yang melindungi Rasulullah, akan dipulaukan. Dipulaukan dari segi apa? Kehidupan seharian, perniagaan mereka dipulaukan. Termasuklah Abu Talib. Monyet nampak kiri kanan. Monyet, la ilaha illallah. Banyak tu banyak. Bungkuk merahnya. Termasuklah Abu Talib. Abu Talib juga disisihkan oleh masyarakat Mekah kerana Abu Talib menjaga Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW daripada disakiti oleh orang musyrikin, daripada disakiti oleh geng-geng Abu Lahab, daripada disakiti oleh Abu Jahal dan juga kuncu-kuncunya. Abu Lahab ni kan, kenapa dia tak suka Rasulullah? Sebab bila mana Nabi lahir disukakan, dia raikan Nabi. Bila mana Nabi nak sebarkan dakwah, nak sebarkan Islam, nak ajak semua orang sembah Allah Ta'ala Tuhan yang satu, Abu Lahab cukup tak suka. Sebab Rasulullah ni membawa agama selain daripada agama yang sedang dianuti oleh penduduk Kota Mekah ketika itu. So dia tak nak kawan-kawan dia orang di Mekah ikut agamanya. So dia mengancam Rasulullah SAW. Dan juga dia takut orang lain tidak membeli berhala-berhala yang dibuat. Sebab Abu Lahab ni yang dikenali di Kota Mekah sebagai seorang yang kaya. Yang kaya hasil daripada hasil jualan patung-patung berhala. Kalau kita kisahkan Abu Lahab ni kan, tu Abu Lahab. Dia kaya kat Mekah sebab dia jual patung. Dia buat patung-patung untuk orang sembah ataupun berhala di Kota Mekah. So dia tak McDonald duduk pergi kanan. Ada nak duduk dia punya pusing lab ni. Dia hadar dia memang jalan macam ni, dia pusing-pusing. Kemudian apa yang berlaku? Abu Lahab ni tu dia nak halang agama yang dibawa oleh Rasulullah ni supaya dia punya berhala ni laku kan. Kalau orang semua ikut agama Rasulullah, so tak mestilah tak ada orang yang nak beli dia punya patung berhala kan. Sebab dah tak ada orang nak sembah berhala dah. Tu dia cukup tak suka Rasulullah SAW. Tapi satu je perkara orang musyrikin Mekah ni, mereka semua orang Kota Mekah ni termasuk Abu Lahab ke Abu Jahal ke sorry siapa sebut nama saya ni ada sebenarnya ke? Satu je, orang Mekah ni mereka memperakui kejujuran Rasulullah SAW. Sampaikan mereka orang Mekah ni gelar Rasulullah sebagai Al-Amin, orang yang benar. Orang yang benar, jujur, orang yang amanah. Itu yang mereka akui Rasulullah ni. Tapi bila mana Rasulullah nak ajak mereka sembah Allah Ta'ala, ubah agama ke apa, dari agama yang sedang dianuti sekarang ini ke agama Islam, mereka tak suka, mereka tak ikut. Yang tu je mereka halang. Tapi mereka memperakui kejujuran Rasulullah SAW. Masya Allah, cantik Pawati. Tak kita balik kat sana, apa tengok lagi gila. Nanti petang kita balik kat ni kan? Kat sana. Yang tu yang kaya tu. Tadi kita naik ni naik ke Bekah. Turun ke Bekah. Seriau Datin. Aku McDonald sampai dulu 10 sampai. Tak ada. Daripada atas sampai ke bawah mengucap je. Kenapa nanti ucap je kita buat live. Dia bupui. Tak jadi nak buat live bagi video kan. Asyik mengucap dah, kenapa nak mengucap. Kiri kanan bawah semua tak tahu dah. Tak apa dah. Belum try belum tahu Okey, saya betul ni Abu Talib. Datuk minta baca mesej. Kita baca mesej Betul. Apa? Ya ilah Allah. Ya Allah ya Rabbi. Kau tengok ni. Apa dia ambil je? Terus pun tengah ambil yang video. Masya-Allah kita jumpa juga. Kejap para followers dia. Maklumlah kita ni orang kampung. Okey, sedikit info mengenai Taif lah. Taif ni Allah jadikan Taif ni kan, nak jaga Taif ni. Di sekeliling Taif ni ada gunung ganam, bukit-bukit yang tinggi-tinggi. Untuk menyukarkan kuda-kuda untuk naik menaik ataupun melalui kawasan bukit-bukit gunung-gunung ni, kerana batu yang sangat tinggi, tajam dan juga licin. So kuda takkan naik.
orang zaman sekarang ni, bila Taif dah berkembang, dah ada penduduk, dah ramai, dah semua Islam kan, mereka buat cable car yang akan dinaiki oleh Datin, insya-Allah. Okey, siapa tadi kita tak tahu ni? Bila mana Abu Talib selesai daripada mereka dipulaukan, orang-orang Islam bersama Rasulullah, termasuk Abu Talib kan, dia walaupun dia bukan Islam kan, tapi dia melindungi Rasulullah kan, semuanya dipulaukan oleh geng-geng Abu Lahab, geng Abu Jahal, orang-orang musyrikin Mekah. Dipulaukan dengan cara bagaimana? Mereka disisihkan, diletakkan di satu kawasan, tak diberikan makan, minum, sehingga ada mereka yang sakit. 3 tahun dipulaukan. Kita boleh dengar pulau-pulau ni dalam 3 hari je kan, seminggu ke 7 hari kan. Tapi tidak, ketika itu orang Islam, siapa sahaja yang dekat orang yang bersama Rasulullah akan dipulaukan 3 tahun ya, sehingga menyebabkan Abu Talib sakit. Habis saja perintah masuk dipulaukan tu, Abu Talib sakit, jatuh sakit sehingga meninggal dunia. Ketika Abu Talib sedang nazak, Rasulullah datang. Rasulullah SAW datang di sebelah Abu Talib. Datang juga Abu Jahal dengan Abu Lahab datang, duduk kat sebelah Abu Talib. Rasulullah kata, wahai bapa saudaraku, sebutlah kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Datang lagi si Abu Jahal ni dengan Abu Lahab, dia kata, ya Abu Talib, sebutlah sebutlah dengan agama nenek moyang kita. Itu agama Abdul Muttalib lah dulu kan. Jadi Abu Talib akhirnya kan Allah tolong buat tak berikan hidayah kepada Abu Talib, masukkan akaun ke dalam public bank saya, sehingga kan Abu Talib ni dia mengikut kata-kata Abu Jahal dan juga Abu Lahab, mengikut agama. Ni pasal buahnya. Nanti balik singgah. Dia mengikut agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang lah. Ketika itu Rasulullah sangat sedih. So antara tahun kesedihan bagi Rasulullah ialah peristiwa Abu Talib tu lah. Sangat sedih sehingga Rasulullah doa kepada Allah Ta'ala, Nabi doa, sehingga Allah Ta'ala tegur Rasulullah, mengatakan seorang Nabi atau sesiapa saja tidak boleh mendoakan orang kebaikan, tak boleh mendoakan kebaikan untuk orang kafir, walaupun orang kafir itu di kalangan ahli keluarga. Tak boleh. Allah Ta'ala tegur, melarang Rasulullah mendoakan kebaikan, dijauhkan daripada seksa lah. Sebabkan orang kafir, orang yang bukan Islam, ketika dia mati kan, dia confirm masuk dalam neraka Jahannam kan, sallallahu alaihi wasallam namanya. Cumanya dalam riwayat ada menceritakan bahawasanya Rasulullah SAW bagi tahu Abu Talib ni akan diletakkan di atas neraka, di tempat neraka yang paling atas sekali, di mana tapak kakinya sahaja yang mencicah api neraka. Ada di sisi kisah lain pula yang menyebabkan otak Abu Talib ni menggelegak. Nampak tak? Kuasa Allah Ta'ala, api neraka ni sangat pedih kan. Tapak kaki, apabila tapak kaki menyentuh api neraka, walaupun tapak kaki saja menyentuh, tetapi menyebabkan menggelegaknya otak Abu Talib. Waliyazubillah bidzalik. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wa inna doa, kita dijauhkan daripada azab api neraka. Kemudian Rasulullah sedih. Selang beberapa hari, ada yang mengatakan selang beberapa hari, ada yang mengatakan selang beberapa bulan. Meninggal lagi seorang insan yang Nabi sayang. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia ataupun selepas daripada kematian Abu Talib. Lagi sedih Rasulullah SAW, sehingga kan ada suatu hari kan, suatu hari sebelum kematian Khadijah ni, malaikat Jibril turun ke bumi. Jibril turun ke bumi, jumpa dengan Rasulullah. Dia beritahu, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menitipkan salam kepadamu dan bagi tahu kepada Khadijah
bagi tahu kepada Khadijah bahawasanya Allah Ta'ala juga menitipkan salam kepadanya, dan bagi khabarkan kepada Khadijah Allah Ta'ala dah sediakan dah rumah yang indah, yang cantik di syurga Allah, yang dibina, dibuat daripada bulu-bulu yang sangat mahal, yang letaknya di syurga Allah Ta'ala. Jadi okey dengar tak? Khadijah. Jadi Dia dapat pala pasal yang hotel juga. Saya dapat pala yang bank, account bank duduk kena blok. Lepas tu pin pin apa 16 digit account tu ada kat hotel. Tak hafal. Mana nak boleh hafal 16 digit? Tos. Awak nak hafal? Fuk? Ayo. Oh, dia pergi ni ada tempat yang pergi dekat. Kelipin yang tu dulu. Oh, bukan nak pergi yang lain dulu. Saya pergi pun last. Kamera tu last kelipin tu. Dia nak. Ada tiga. Dia laluan kot. Okey, sama tadi cerita dah. Ustaz nak. Dah. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Semua sangat sedih. Sangat sedih. Sampai kat sehingga kan tahun itu digelar sebut sebagai tahun sedih, Amul Hazan ataupun Amul Huzni. Para sejarawan, ulama sejarah Islam ni menggelarkan tahun kisah itu sebagai tahun sedih bagi Rasulullah SAW. Kerana pertama kematian Abu Talib, yang kedua kematian isteri tercinta Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Mengenai Khadijah ni kan, Masya-Allah, Khadijah ni sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah, beliau adalah seorang yang sangat kaya, jutawan, hartawan dan juga dermawan. Sebelum Islam, Khadijah ini adalah seorang wanita yang berjaya dalam aspek perniagaan bisnes dan terkenal di bumi Syam. Sebab Khadijah semua kenal, lelaki ke perempuan ke, sebab Khadijah semua kenal dia orang kaya di bumi Syam. Dan juga dia latar belakang beliau juga adalah orang yang kaya lah, mak ayah semua family yang besar dan juga kaya, harta yang banyak. Bila mana dia berkahwin dengan Rasulullah SAW, bayangkan dia menyerahkan seluruh harta-hartanya yang dimiliki olehnya kan kepada Rasulullah SAW. Okey, ini tengok sebelah kanan kita ni. Ini kan dalam ni ada rumah tau. Ni dalam ni. Tak rakam. Dalam ni ada rumah tau. Rumah siapa? Rumah Imam Masjid Haram. Imam besar Masjid Haram. Siapa dia? Imam As-Sudais, Abdul Hamid As-Sudais. Rumah kerajaan ke mana pula? Mana? Main Sudais? Syuraim? Oh salah, bukan Sudais. Padam? Imam Syuraim. Aywa. Sekarang kita sedang menuju ke puncak lah. Ke puncak pada tinggi di Taif. Dah. Dah je dia aja kakak kan. Ni sama tadi ya. Sama apa dia lupa dah. Saya Khadijah kan berkawan dengan Rasulullah. Dia meninggalkan menyerahkan segala hartanya untuk Rasulullah. Untuk Islam. Sehingga kan ketika hidup dengan Rasulullah susah, sama senang. Sampai di akhir, di hujung usia Khadijah ini pun radhiyallahu anha, aywa bagi tahu kepada Rasulullah sebelum Khadijah menghabiskan nafas yang terakhir, dia bagi tahu kepada Rasulullah, wahai suamiku, wahai Rasulullah, sekiranya aku dah tak ada nanti, dah meninggalkan, dah tak ada, dah mati, ambillah tulang-tulangku ini untuk dijual di pasar, dan hasil jualan itu kau buat untuk Islam. Siapa tu bantu Islam? Khadijah. Kata itu. Nampak Khadijah ketika hidup dia berkorban untuk Rasulullah. Sebelum dengan dunia pun dia bagi tahu kepada Rasulullah, bila aku dah mati nanti ya Rasulullah, ambillah tulangku ini
Jual, pergi pasar jual. Hasilnya aku ambil untuk Islam, kata Khadijah. Masya Allah. Kalau kita mampu ke, kan? Itu besarnya pengorbanan Khadijah binti Khuwailid, isteri tu. Nak bila mana Khadijah dengan dunia, Rasulullah sangat sedih. Sehingga kan bila mana Rasulullah telah berkahwin dengan ramai para isteri, kan, Nabi pernah bagi tahu, antara kamu semua ini yang paling baik bagiku ialah Khadijah. Nampak Rasulullah. Sehingga tu. Yang ni bukan puncak, yang saya pinat tu puncak, atas puncak Lama ai. Ya gul mudira gul hada mu. Tapi tak apa, yang ni pun bolehlah puncak tu. Hada akhir fok. Dia kata ni paling tinggi akhir fok. Saya pinat atas. Memang atas. Okay, Assalamualaikum. Disambung dari kisah tentang Taif, kan. Bila mana Khadijah dah meninggal dunia, kan, ketika itu tahun sedih bagi Rasulullah SAW. Bila Khadijah dah meninggal dunia, Rasulullah SAW berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Saudah. Saudah. Nabi berkahwin dengan wanita-wanita lain selepas kematian ataupun kewafatan isterinya Khadijah binti Khuwailid. Kisah selanjutnya seketika nanti. Dah sampai di Kilang Bengeros. Assalamualaikum. Kita sambung kisah tadi bila mana dua insan yang Nabi sayang tadi dah tak ada, kan. Jadi apa Nabi buat? Nabi dihalau, diusir oleh penduduk musyrikin Mekah. Sebab Rasulullah SAW dah tak ada orang yang melindung beliau. Ya, Rasulullah SAW dihalau, diusir dari kota Mekah. Dan Rasulullah SAW mengajak seorang pembantu yang bernama Sayyidina Zaid bin Harithah untuk pergi ke sebuah kawasan, sebuah tempat dinamakan Taif. Sebelum Rasulullah sampai di Taif, Rasulullah singgah di kampung halaman ibu susuan Rasulullah, Halimah Sa'diyah, Bani Sa'ad. Kampung yang letaknya 70 km daripada Taif. Bayangkan dari Mekah ke Taif lebih kurang dalam 90 km, 80 ke 90 km. Nak pergi ke kampung Bani Sa'ad tu 70 km lagi tambah, lebih kurang macam tu. Dia bayangkan ketika itu Rasulullah SAW bersama dengan Zaid bin Harithah jalan kaki, bukan naik kereta, bukan naik unta, bukan naik kuda, bukan naik GMC macam kita, Ataupun KBK. Nanti nak lagi lah dah naik KBK. Nanti saya main, ya. Nanti insyaAllah dia hari ni dia nak try, nak cabar diri dia untuk naik KBK. Datin boleh cabar diri Datin menghadapi segala ujian ketika semasa berniaga. Tapi kali ini Datin nak mencabar diri Datin untuk menaiki KBK. Adakah berjaya atau tidak? Itu kita lihat. Sekejap. Ya. Okey. Kemudian bayangkan Rasulullah berjalan kaki daripada Mekah tanpa kenderaan, kan. Makanan pun tak ada. Terus pergi ke kampung Bani Sa'ad, ke Taif, kan. Dalam perjalanan Rasulullah nak pergi ke sini dan juga kampung Bani Sa'ad, Rasulullah juga berjumpa dengan beberapa kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Berjumpa juga nak berdakwah. Rasulullah keluar kota Mekah, diusir. Moga-moga ada sinar baharu ataupun berita gembira untuk Rasulullah menggembirakan hatinya kerana diusir, disakiti oleh penduduk musyrikin di kota Mekah. Keluar jumpa kabilah ni, dakwah mereka tak terima dengan Rasulullah. Nabi dakwah kabilah, jumpa dengan orang para pedagang yang lagi Mekah semua, kan. Nabi jumpa dakwah mereka, ajak masuk Islam, sembah Allah Ta'ala, semua tak terima. Sampai di kampung Bani Sa'ad, kampung ibu susu Rasulullah, Halimah Sa'diyah, pun juga berjumpa dengan mereka di kalangan mereka dari Islam lah. Jumpa dengan bapa saudara, ibu susuan Rasulullah, adik-beradik susuan Rasulullah dulu, kan. Jumpa selesai, Rasulullah pergi ke Taif. Masuk ke Taif, jumpa dengan pembesar di Taif, penduduk Thaqif di Taif. Rasulullah nak dakwah, semua tak terima Rasulullah. Kemudian apa
Rasulullah minta untuk tinggal di sana 10 hari. Ketika Rasulullah SAW berada di sana 10 hari, berdakwahlah hari-hari berdakwah, tapi semua dakwah Rasulullah ditolak mentah-mentah oleh pembesar ketua-ketua di Taif dan juga orang-orang kampung dewasa remaja semua tolak dengan Rasulullah. Akhirnya mereka merancang untuk mengusir mahalau Rasulullah SAW di Taif. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka mengarahkan orang dewasa, orang tua, orang dewasa, remaja sampai kanak-kanak, budak kecil pun membuat satu barisan yang panjang sambil mereka menghalau Rasulullah dan juga Zaid bin Harithah keluar dari Taif. Sambil itu mereka membaling batu yang sangat besar, batu besar ni. Kau besar ni batu, besar ni tidak. Batu yang sangat besar mereka baling. Nabi lalu di kawasan Nabi dihalau tu, mereka membaling batu ke arah Rasulullah SAW sehingga menyebabkan lutut Rasulullah SAW berdarah, mengalir darah Rasulullah sampai di bawah tapak kaki Rasulullah SAW. Sampai ada riwayat menceritakan ketika Nabi nak keluar, Nabi jalan kan, terdengar lecakan darah yang dipijak oleh Rasulullah SAW yang berada di tapak kaki Rasulullah SAW. Dan ada juga setengah kisah menceritakan datang malaikat dia tahan tak nak darah jatuh. Sebab apa? Kalau darah Nabi jatuh di Bumi Taif, murka Allah Ta'ala datang. Murka Allah Ta'ala tu turun seperti mana berlakunya peristiwa Allah Ta'ala murka terhadap tentera Abrahah, tentera bergajah yang nak musnahkan Kaabah. Kan kisah dia kan? Sehingga mereka hancurkan tubuh mereka dengan batu yang sangat panas yang dibawa oleh suku pula burung kan. Mereka ni tu diceritakan ada kisah lain. Mereka ditahan darah yang berada di bawah tapak kaki Nabi ni daripada terkena bumi Taif. Keluarlah Rasulullah, ikut nak keluar. Dah jauh sikit, dah hilang dari pandangan penduduk di Taif. Rasulullah SAW singgah di sebuah kebun anggur yang dimiliki oleh dua orang lelaki bernama Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini asalnya daripada kota Mekah dan dikenal Rasulullah. Mereka orang Mekah ni dikenal Rasulullah kerana Rasulullah ini adalah seorang pemuda atau seorang lelaki yang mempunyai sifat jujur yang sangat tinggi. Berniaga, siapa-siapa yang berurusan dengan Rasulullah di Mekah ataupun di Bumi Syam, Rasulullah ni sangat jujur. Rasulullah tak pernah amalkan riba, tak pernah amalkan penipuan dalam perniagaan. Itulah antara sifat di mana Khadijah suka akan Rasulullah SAW. Kan kisah sebelum Rasulullah berkahwin dengan Khadijah kan, itu adalah sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang menyebabkan Rasulullah SAW disukai, digilai oleh Sayyidah Khadijah Khuwailid radhiyallahu anha. Kita apa yang berlaku, Rasulullah SAW berehat di bawah pohon anggur yang terdapat di Taif. Nanti kita bagi lepas ni insya-Allah. Ketika itu dua lelaki yang dua tokeh kebun anggur tu dia pandang. Sebab dia kenal kan Rasulullah di Mekah kan, dia kenal Muhammad. Dia kesian. Sebab dia orang hormat Rasulullah sebab Rasulullah seorang yang jujur. Tapi dia orang tidak menerima, mereka tidak menerima dakwah Rasulullah. Mereka tak suka agama baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu punca dia. Jadi apa yang mereka buat, Utbah Syaibah ni dia panggil dia punya hamba dia namanya Adas. Adas ni adalah seorang pemuda yang berasal daripada Yaman dan beragama Nasrani. Navih ni tak saya Yaman lah. Sebab dia kata dia asal daripada Navih, sebuah tempat kampung lah yang berada di Yaman. Tak saya dia mungkin tidak Yaman. Adas ambil buah anggur ni bagi kepada orang tu. Adas ni tak kenal siapa itu Rasulullah. Adas tak kenal siapa Rasul dan juga Nabi akhir zaman. Adas tak kenal siapa lagi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Dia ambil lah, dia kan hamba kan, dia bekerja dekat kebun tu kan. Dia ambil buah anggur ni, dia bawa ke Rasulullah. Dia bawa ke Rasulullah, dia bagi Rasulullah, dia berikan anggur tu ke Rasulullah. Rasulullah SAW ambil anggur tu dan makan. Rasulullah baca bismillah.
Bila mana Rasulullah SAW baca Bismillah, Adas pun tegur Rasulullah. Dia bertanyakan kepada Rasulullah, wahai pemuda, aku tak pernah dengar perkataan yang kau sebut tadi tu. Selama aku tinggal dekat Taif ni, inilah kali pertama aku mendengar kalimah yang kau sebut tadi tu. Lepas tu Rasulullah tanyalah kepada Adas kan, tanya, siapakah engkau? Ada kata, ada apa kenakan diri dia. Aku Adas, nama aku Adas. Aku beragama Nasrani. Aku berasal dari Nanaveh. Nanaveh ini di Yaman lah. Saya cerita di Navan. Saya di Yaman. Kan? Bila mana Rasulullah SAW dengar je dia berasal daripada Yaman, di Nanaveh, kampung tu nama Nanaveh. Terus Rasulullah SAW bagi tahu dekat Adas ni, dia kata di sana ada saudaraku namanya Yunus bin Matta. Terus Adas beritahu, Yunus Matta tu kami semua kenal Yunus Matta. Dia seorang Nabi. Nabi sebut, ya, Yunus itu adalah saudaraku. Dia seorang Nabi dan aku juga seorang Nabi. Terus Adas bila dengar sahaja Rasulullah bagi tahu yang Rasulullah ni seorang Nabi dan juga Rasul, apa dia buat? Adas terus mencium tangan Rasulullah, mencium dahi kepala Rasulullah, cium kaki Rasulullah SAW, lantas mengucapkan kalimah syahadah, masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Diperhatikan oleh Utbah dan Syaibah, pemilik kebun anggur tadi tu. Bila ada sesak, dia suruh pergi jumpa dengan ketua dia punya tokek kebun tu, pemilik kebun tu. Pemilik kebun dia marah. Tadi apa dia, pemilik kebun tu kata, yang ada sini kau, apa kau buat tadi? Kau jangan percaya. Kau jangan percaya apa orang tu cakap, apa orang tu bagi tahu dan sebagainya. Sedangkan dia tak tahu Adas ni dah masuk Islam. Adas ni dia rahsiakan keislamannya dengan tuan dia. Selesai pada tu Rasulullah bangun, bangkit. Pergilah Rasulullah SAW jalan menuju nak keluar Taif kan. Rasulullah berhenti lagi di satu kawasan. Diceritakanlah ada sebuah kisah lagi. Nabi SAW berhenti di satu kawasan dinamakan Masjid Qa'lah. Di sana diceritakan Rasulullah SAW meletakkan, Nabi berehat, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW meletakkan sikunya. Siku Rasulullah gelap. Selesai daripada kebun anggur tadi tu, Rasulullah SAW dan juga Zaid bin Harithah sambung perjalanan nak keluar dari Taif, sehingga di satu kawasan lagi yang sekarang ini dikenali sebagai Masjid Qom. Di sana Nabi berehat, Nabi meletakkan siku Rasulullah kan. Rasulullah letak di sebuah batu yang besar lah. So batu ini menjadi lembut. Ini antara mukjizat Rasulullah SAW dan juga tanda sayangnya batu ini kepada Rasulullah SAW, sehingga dia melembutkan tubuhnya untuk Rasulullah SAW, sehingga meninggalkan kesan lekukan siku Rasulullah SAW. Dan diceritakan juga dalam keadaan ketika itu Nabi sedang duduk rehat kan, orang-orang pondok Taif ni mereka tetap mengejar Rasulullah, cari Rasulullah. Akhirnya mereka baru dekat atas puncak. Kita tengok di puncak tu ada satu batu yang sangat besar tau, besar. Mereka nak tolak batu tu, nak hempap Rasulullah, nak sakiti Rasulullah lagi. Tapi Allah tak izinkan. Ceritanya mereka diberi tahan batu tu, wallahu a'lam bissawab kan. Maka keluar Rasulullah jalan-jalan dengan berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah keluar. Ketika itu sampailah Rasulullah SAW di satu kawasan yang dinamakan Qarnul Manazil. Turunlah malaikat Jibril AS membawa dua malaikat penjaga dua gunung, yang bagi tahu dan menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nak tak kami menghempapkan penduduk Thaqif Taif ni, di Taif ni kan, dengan dua gunung di Mekah ni. Dua penjaga malaikat gunung ni ialah Gunung Abi Qubais dan Gunung Qu'ayqian. Maka Nabi kata apa? Biarkan mereka, jangan biarkan mereka. Aku berdoa agar
di kalangan keturunan mereka ini ada yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat Rasulullah SAW. Rasulullah, kalau orang buat jahat dengan dia, Rasul doa. Rasul doa, Rasulullah tak pernah membalas kejahatan sedemi kejahatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW. Jalan terus keluar dari Taif, Nabi singgah di satu kawasan yang makan Wadi Nakhlah. Kalau kawasan Wadi Nakhlah ni kawasan yang Nabi singgah tinggal beberapa hari untuk berehatlah. Sebab kan Nabi kan luka sakit kan, lemah, tenaga yang sangat lemah. So beberapa hari, dan situlah berlakunya peristiwa golongan, ada satu golongan jin berjumpa dengan Rasulullah, masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah Assalamualaikum, saya berada di kebun Sayyidina Adas, di mana di sinilah Rasulullah SAW berhenti berehat dalam keadaan yang berlumuran darah, luka, sama-sama ditemani oleh seorang pembantu iaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Dan di sini juga berlaku peristiwa Rasulullah SAW diberikan bahkan buah anggur oleh Adas ketika itu beragama Nasrani, dan bila mana Adas mengetahui pemuda itu ialah Rasulullah SAW, maka Adas terus masuk Islam, melafazkan syahadah di hadapan Rasulullah SAW. Lantas beliaulah orang yang pertama sekali masuk Islam di Taif. Berdasarkan kisah tersebut, dibinanya sebuah masjid dan dinamakan Masjid Sayyidina Adas. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Ini antara mereka di sini. Dan di sini juga Rasulullah SAW mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang berlaku ke atas dirinya ketika itu. Maka selepas itu berlakulah peristiwa Allah Ta'ala menghantar dua malaikat penjaga gunung, iaitu Nabi Qais dan juga